Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tingkatan 5? Pada hari ini hari Khamis bersamaan dengan 4 hari bulan 3. Okey, hari ini kita masuk lagi tentang tajuk hadis, bahagian hadis, iaitu pelajaran yang ke-8 yang bertajuk tokoh golongan yang tujuh golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah murid-murid, Ustaz cuba bacakan hadis ini. Okey, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu al-imamu al-adil wa syabu nasa'a fi ibadati rabbihi wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajidi wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun talabatu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala, dua titik bertindih, inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat aynahu. Muttafaqun alaih. Baiklah murid-murid, hadis yang Ustaz bacakan tadi ialah berkenaan tentang 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini Ustaz nak terangkan lagi kepada murid-murid maksud hadis yang Ustaz cuba baca tadi. Okey, mari kita dengar dan teliti maksud yang Ustaz bacakan tadi hadisnya. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. 7 golongan manusia yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma la zilla illa zilluhu. Pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-imamu al-adil, pemimpin yang adil. Itu adalah golongan yang pertama. Wasyabu nasya fi ibadati rabbih, dan pemuda yang hidup taat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu golongan yang kedua. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajidi, dan seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Itu golongan yang ketiga. Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan dua orang yang saling mengasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala bertemu dan berpisah kerana Allah Taala. Itu golongan yang keempat. Wa rajulun talabatun imra'atun zatu mansibi wa jamalin, dan seseorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang perempuan kaya dan cantik. Faqala inni akhafullah, lalu seorang lelaki yang diajak berzina tadi tu menolak sambil berkata, aku takut pada Allah. Itu adalah golongan yang kelima. Okey, kelima. Wa rajulun tasaddaqu akhfa, dan seorang yang bersedekah secara sembunyi. Golongan yang keenam adalah orang yang bersedekah secara bersembunyi. Hatta la ta'allama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kiri orang yang bersedekah itu tidak mengetahui sedekah yang diberikan oleh tangan kanannya. Maksudnya tangan sedekah yang disembunyikan. Okey, seterusnya
warajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu, dan seseorang yang secara bersendirian mengingati Allah Subhanahu wa taala sehingga menitiskan air mata. Itu adalah 7 golongan yang dinyatakan di dalam hadis ini. Okey, 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Ada 7 Ustaz baca sekali lagi untuk Ustaz perhalusi dengan bilangan golongan itu. Okey, yang pertama pemimpin yang adil, yang kedua pemuda yang hidup taat beribadat kepada Allah, yang ketiga seorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid, yang keempat 2 orang yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala, yang kelima seorang yang membenci perbuatan zina kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keenam seorang yang menyembunyikan sedekahnya, yang ketujuh seorang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala sehingga menitiskan air mata. 7 golongan ini akan mendapat naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Okey, seterusnya Ustaz nak cerita sedikit. Ustaz nak terangkan secara lebih detail ke-7 golongan tadi. Okey, pertama kita lihat kepada pemimpin yang adil. Apa yang dimaksudkan dengan pemimpin yang adil? Maksud pemimpin yang adil ialah pemimpin yang menjalankan tanggungjawab terhadap orang yang di bawah pimpinannya berpandukan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu adalah pemimpin yang adil. Contoh, memastikan keperluan asas rakyat dipenuhi. Contoh lagi, mencegah kemungkaran daripada berleluasa di dalam sesebuah negara. Itu adalah pemimpin yang adil. Yang kedua, kita pergi kepada pemuda yang hidupnya taat beribadat kepada Allah. Apa yang dimaksudkan dengan seorang pemuda yang hidupnya taat beribadat kepada Allah? Okey, bila kita sebut seorang pemuda, dia lelaki, tapi ada istinbat hukum daripada para ulama menunjukkan seseorang lah, tak kira lah lelaki atau perempuan. Jadi kalau kamu seorang pelajar lelaki, maka jadikanlah ini sebagai contoh, dan jika kamu seorang pelajar perempuan pun jadikanlah ini sebagai contoh. Okey, dalam hadis ini mengatakan pemuda yang hidup taat beribadah kepada Allah, maksudnya pemuda yang memenuhi masanya dengan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ibadat wajib ataupun ibadat sunat. Contohnya, melaksanakan tuntutan solat 5 waktu dan ibadah puasa dengan sempurna. Seterusnya, melazimi ataupun sentiasa melakukan qiyamul lail, membaca Al-Quran dan berzikir. Okey, ada surah surah Al-Mumtahanat, surah yang ke-60, ayat yang ke-8, yang berbunyi, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbul muqsitin. Maksudnya sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berlaku adil. Itu ditujukan kepada seorang pemimpin yang adil. Ini di dalam hadis Al-Quran. Allah berfirman. Okey, golongan yang kedua, golongan yang ketiga pula. Golongan yang ketiga ialah seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. Apa maksud orang yang sentiasa mencintai masjid? Orang yang sentiasa mencintai masjid ialah seseorang yang hatinya sentiasa berasa seronok, memakmurkan, seronok berada di masjid, seronok melakukan aktiviti-aktiviti ibadah di masjid, dan kebajikan di masjid. Itu yang dikatakan orang yang hatinya mencintai masjid. Sebagai contoh, ada waktu bulan puasa, orang tu suka bagi sedekah moreh dan sebagainya, suka nak sedekahkan makanan di masjid dan sebagainya. Itu adalah orang yang mencintai masjid dan suka pergi ke masjid beribadah, solat berjemaah 5 waktu sehari semalam, macam tu. Itu adalah golongan orang yang suka mencintai masjid. Okey,
Contoh lagi perbuatan lain golongan orang yang hatinya mencintai masjid ni ialah menunaikan solat fardu secara berjemaah. Seterusnya, menyertai aktiviti masjid seperti majlis ilmu dan program-program sukan dan riyadhah. Dan apa-apa aktiviti yang dianjurkan di dalam masjid, maka seseorang ini amat mencintai dan sentiasa nak pergi tempat tu, nak pergi masjid. Itu adalah golongan yang mendapat naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, golongan yang ketiga. Okey, seterusnya kita pergi kepada golongan yang keempat. Dua orang yang saling mengasihi antara satu sama lain kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dua orang yang bersahabat baik, berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, Saidina Abu Bakar sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan pelbagai ujian semasa berhijrah ke Madinah. Seterusnya, persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar sehingga sanggup menawarkan harta, tenaga dan tempat tinggal. Okey. Ada hadis yang mengatakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa yang pergi ke masjid atau pulang, Allah Subhanahu Taala akan menyediakan baginya tempat di dalam syurga setiap kali pergi atau pulang. Hebat orang yang mencintai masjid ni. Orang yang pergi ke masjid, setiap kali dia nak pergi dan setiap kali dia nak pulang dari masjid, Allah menyediakan satu tempat yang indah di dalam syurga. Okey. Seterusnya kita pergi kepada golongan yang kelima. Seseorang yang membenci maksiat kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah seseorang yang membenci dan menjauhkan dirinya semua perbuatannya yang melanggar suruhan Allah Subhanahu Wa Taala atau meninggalkan larangannya, sama ada dalam bentuk lisan, perbuatan ataupun hati. Okey, sebagai contoh, menjauhi perbuatan mencuri, merompak dan seterusnya, menghindari pergaulan bebas tanpa batas, melakukan maksiat, berzina dan sebagainya. Golongan-golongan ini tidak suka akan golongan-golongan maksiat. Golongan ini ialah golongan yang mendapat naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya golongan yang keenam ialah seseorang yang menyembunyikan sedekah. Orang tu tidak bersedekah dan dia menyembunyikan sedekah dia daripada orang lain tahu, dan sehingga dirinya tak tahu pun. Okey, maksudnya sesuatu pemberian yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata tanpa mengharapkan pujian manusia. Contohnya, memberikan sumbangan kewangan secara secara perbankan dalam talian, online banking. Dia nak sedekah kat siapa-siapa, dia onlinekan banking kepada penerima sedekah itu tanpa dia bagi tahu dia yang bagi sedekah. Dia nak menyembunyikan sedekah yang dia bagi daripada diketahui oleh orang ramai. Okey, mewakafkan tanah bagi tujuan pembinaan masjid juga golongan yang mendapat naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala ada dinyatakan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 271. Maksudnya, jika kamu zahirkan sedekah itu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu sembunyikan sedekah itu serta diberikan kepada fakir dan miskin, maka ia adalah baik bagi kamu. Dan Allah akan menghapuskan daripada kamu sebahagian daripada kesalahanmu, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Okey, dan yang terakhir ialah golongan yang ketujuh, seseorang yang sentiasa mengingat kepada Allah
secara duduk sorang-sorang, secara bersendirian, dia ingat kepada Allah sehingga dia menitiskan air mata dia. Maksudnya orang ini ialah orang yang sentiasa ingat pada Allah, sama ada melalui hati dia, sama ada melalui lisan sebutan dia berzikir Allah, dia ingat Allah, atau dengan penuh ikhlas dan rasa takut, atau lisan dengan penuh ikhlas dan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya beristighfar dengan mengharapkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mengalirkan air mata, mengalirkan air mata mengingatkan dosa yang telah dilakukan. Okey, ini ada hadis sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya perbaharuilah imanmu. Baginda ditanya, bagaimana kami dapat memperbaharui iman kami? Baginda bersabda, perbanyakkanlah menyebut la ilaha illallah. Riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Kita duduk sendiri-sendiri, kita ingat Allah, kita sebut Allah, la ilaha illallah. Kita ingat, kita berzikir kepada Allah sehingga kita mengalirkan air mata kita. Semoga kita mendapat tergolong dalam golongan orang yang mengingati Allah secara bersendirian sehingga menitiskan air mata. Golongan ini mendapat naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, dinyatakan dalam hadis ini. Okey. Baiklah murid-murid, sekarang Ustaz nak terangkan ada 7 pengajaran hadis. Sebagai umat Islam, yang pertama, kita hendaklah berlaku adil dalam setiap tindakan kerana sikap tersebut merupakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita hendaklah memanfaatkan usia muda kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita hendaklah berusaha untuk untuk mengimarahkan masjid agar syiar Islam dapat ditegakkan. Yang keempat, kita hendaklah saling mengasihi supaya masyarakat hidup aman, harmoni. Yang kelima, kita hendaklah menjauhi perbuatan maksiat agar selamat daripada kemungkaran Allah, selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, kita hendaklah berusaha memperbanyak sedekah kerana amalan tersebut dapat menyucikan harta dan jiwa kita. Yang ketujuh, kita hendaklah melazimi amalan zikrullah agar jiwa kita tenang. Jadi dengan berakhirnya pengajaran hadis ke-77, pengajaran hadis ini, maka berakhirlah tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan hadis. Ingat ya murid-murid, hadis hanya ada 2 hadis saja untuk tingkatan 5, iaitu hadis yang pertama semalam kita dah buat, okey, iaitu iaitu setiap orang ialah pemimpin. Dan hadis hari ini ialah 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi itu sahaja kelas kita pada hari ini. Dan jangan lupa siapkan tugasan yang Ustaz berikan di dalam Google Form. Okey, minggu ini kita buat straight sampai hari Ahad. Okey, Ustaz akan bagi video ni pada waktu pagi. Kamu dengar hanya setengah jam sahaja, dengar dan jawablah soalan, hanya sikit je soalan yang Ustaz berikan, dan hantarlah kepada Ustaz. Tak perlu hantar personal, terus jawab je dalam tu dan tekan submit sahaja. Senang. Okey, Ustaz harap kamu dapat jawab soalan yang Ustaz berikan. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.